Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk bidang akhlak tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah. Buku teks, muka surat 226. Pengertian tazkiyatun nafs dari segi bahasa. Tazkiyah yang bermaksud membersihkan, menyucikan dan menjadikan sesuatu bertambah baik. An-nafs maksud roh, nyawa dan jiwa. Dari segi istilah, usaha manusia untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya di dunia dan di akhirat untuk mendapat keridhaan Allah. Menurut Hajatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, tazkiyatun nafs merupakan satu proses untuk menyucikan hati, jiwa dan diri manusia dari sifat mazmumah melalui proses mujahadah an-nafs. Kemudian menghiasinya dengan sifat mahmudah melalui proses riyadatun nafs yang memerlukan kesabaran, usaha yang gigih serta mengambil masa yang lama. Dari nanti firman Allah Ta'ala, artinya demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya serta mengilhamkannya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya sedia bersih bertambah-tambah bersih, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya susut dan terbenam kebersihannya. Surah An-Syams ayat 7 hingga 10. Iman yang kedua, artinya dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan diri dan harta bendanya. Surah Al-Lail ayat 17 hingga 18. Sabda Rasulullah SAW, artinya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, tidak aku katakan kepada kamu melainkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Baginda bersabda, Ya Allah, kurniakan kepada jiwaku ketakwaan, sucikannya. Engkaulah sebaik-baik pujiannya. Engkaulah pemelihara dan tuannya. Riwayat Muslim. Sabda yang kedua, artinya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia rosak, maka jasad tersebut. Jenis penyakit hati. Yang pertama, nifaq ialah menzahirkan keimanan pada luaran tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Nifaq mendorong pelakunya melakukan dosa seperti khianat, mengadu domba, menyebarkan fitnah dan lain-lain. Allah menjadikan orang-orang yang munafik itu cukup rendah kedudukannya. Firman Allah, artinya orang munafik lelaki dan perempuan. Sesetengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka menyuruh dengan perbuatan jahat dan melarang daripada perbuatan baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya bakhil, kedekut. Mereka melupakan Allah SWT dan Allah SWT juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu, merekalah orang yang fasik. Yang kedua ialah hasad. Hasad ialah dengki atau iri hati. Bermaksud berasa sakit hati atas kesenangan atau kemuliaan orang lain, serta ingin nikmat tersebut hilang daripada pemiliknya dan mengharapkan nikmat tersebut beralih kepadanya. Firman Allah SWT bermaksud, dan janganlah kamu mengharapkan limpah kurnia yang Allah SWT telah berikan kepada sebahagian daripada kamu melebihi sebahagian yang lain. Bagi lelaki ada bahagiannya daripada apa-apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan pula ada bahagian daripada apa-apa yang mereka usahakan. Dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang ketiga, bergantung kepada selain Allah SWT. Bermaksud melakukan sesuatu yang
melakukan suatu perkara atau amalan, tetapi hati cenderung kepada selain Allah SWT. Dari segi pengharapan, ini mengakibatkan semua tujuannya akan sia-sia. Contohnya, seorang murid yang bersungguh-sungguh belajar menghadapi peperiksaan, apabila diuji dengan kegagalan, dia akan menyalahkan diri sendiri, manakala sekiranya berjaya, dia akan merasakan itu hanyalah berpunca dari usahanya. Dia terlupa bahawa kejayaan atau kegagalan itu hanyalah ujian daripada Allah pada hamba-Nya. Firman Allah artinya, walaupun demikian, ada di antara manusia yang mengambil sekutu-sekutu selain daripada Allah, mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah SWT, dan kalaulah orang yang melakukan kezaliman iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya milik Allah SWT, dan bahawa sesungguhnya Allah SWT amat dahsyat azabnya, iaitu nescaya mereka tidak melakukan kezaliman. Yang keempat, cintakan dunia melupakan akhirat. Ia bermaksud berlebih-lebihan dalam perkara keduniaan sehingga mengabaikan akhirat. Orang yang mencintai dunia akan menuruti hawa nafsunya sehingga terjerumus kepada perkara-perkara negatif seperti tamak, sombong, takbur, bakhil atau kedekut dan seumpamanya. Firman Allah SWT artinya, sesiapa yang berkehendak kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan daripadanya. Mereka tidak beroleh di akhirat kelak selain daripada neraka, dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Yang terakhir, melakukan maksiat. Melakukan maksiat bermaksud sering melakukan dosa, sama ada kecil ataupun besar. Setiap satu dosa yang dilakukan menghasilkan satu titik hitam pada hati. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin gelaplah hati seseorang sehingga benci untuk mendengar mahupun melakukan kebaikan. Antara perkara maksiat tersebut ialah berjudi, minum arak, berzina, mencuri dan seumpamanya. Allah SWT berfirman, Allah SWT secara jelas telah memberikan ancaman terhadap pelakuan maksiat ini. Firman Allah SWT, dan berkenaan kaum yang kufur, Allah SWT memberikan satu perumpamaan, sebuah negeri yang aman, damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari setiap tempat. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah SWT merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Cara-cara merawat penyakit hati. Setiap penyakit ada ubatnya. Begitu juga dengan hati. Ia boleh dirawat menerusi kaedah atau cara-cara tertentu. Antaranya ialah pertama, muhasabah diri. Muhasabah diri ialah perbuatan menilai diri, fikiran, pendirian dan sebagainya untuk memperbaiki diri sendiri. Ia boleh dilakukan oleh diri sendiri ataupun kawan yang dipercayai. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat dan memperhatikan apa yang Ia telah sediakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala kamu kerjakan. Kita boleh muhasabah diri pada waktu malam sebelum tidur untuk merenung kembali apakah yang telah kita lakukan sepanjang hari. Adakah kebaikan mengatasi dosa atau sebaliknya? Perbaikilah diri sementara masa masih ada. Yang kedua, menginsafi diri, iaitu segera sedarkan kesilapan diri serta mengasihi Allah dan bersegera memperbaikinya.
Selagi tiada keinsafan, seseorang itu akan hanyut dengan perbuatan dosanya. Sesungguhnya keinsafan itulah pengekal kesembuhan. Contohnya, seorang murid yang mempunyai sifat dengki, apabila disedarkan kewujudan sifat tersebut dalam hatinya serta bahayanya, maka dia akan mengusir sifat tersebut dengan penuh keinsafan. Firman Allah, sesungguhnya orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka tidak henti-henti melakukannya. Ketiga, taubat dan istighfar. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat adalah pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Istighfar bermaksud memohon keampunan atau memohon penghapusan dosa, menghilangkan kesannya dan berlindung daripada kejahatannya. Firman Allah, dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu daripada perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu bertaubat kepadanya. Cara-cara bertaubat adalah meninggalkan terus dosa tersebut, menyesalinya, berazam untuk tidak mengulanginya lagi serta memohon maaf sekiranya kesalahan tersebut melibatkan individu lain. Yang keempat, berdoa. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan sentiasa bergantung kepada Allah. Manusia lemah sehingga tidak mampu menghalang hawa nafsu dan gangguan syaitan tanpa bantuan daripada Allah. Firman Allah, dan jika kamu dihasut oleh hasutan daripada syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang terakhir, solat dan zikir. Solat dan zikir merupakan senjata yang ampuh bagi mencegah kemungkaran. Orang yang memelihara solatnya akan dapat mencegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Begitu juga dengan zikir seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berselawat dan seumpamanya mampu melembutkan hati dan jiwa. Firman Allah, bacalah serta ikutlah, wahai Nabi Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya adalah dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kepentingan tazkiyatun nafs dalam kehidupan. Pertama, mewujudkan individu yang sentiasa menginsafi kesalahan diri. Yang kedua, melahirkan insan yang benar-benar bertakwa. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dan yang keempat, meninggikan imej negara Islam di mata dunia. Amalan yang memenuhi tuntutan tazkiyatun nafs. Individu sering menghadiri majlis ilmu. Yang kedua, menambah amalan sunat seperti solat dan puasa sunat. Yang ketiga, menjaga amalan wajib seperti solat fardu dan istiqamah dalam melakukan solat secara berjemaah. Yang keempat, sentiasa berzikir kepada Allah dengan memperbanyakkan istighfar, selawat dan sentiasa bermuhasabah diri. Masyarakat yang pertama, mengadakan program keagamaan seperti ceramah agama. Yang kedua, mewujudkan jawatan kuasa di peringkat komuniti untuk program kerohanian. Yang ketiga, menyuburkan amalan membaca Al-Quran dalam kalangan masyarakat seperti program Quran Hour. Yang keempat, mengadakan karnival belia Islamik yang antara pengisiannya adalah pertandingan memanah, forum perdana dan berkuda dan seumpamanya. Yang terakhir, negara memperbanyakkan program yang mendidik rakyat di kaca televisyen. Yang kedua, mengurangkan program hiburan melampau dalam kalangan masyarakat.
Yang ketiga, memperbanyakkan program kerohanian untuk belia di peringkat negeri atau nasional. Yang keempat, meningkatkan kawalan dan sekatan capaian kelaman sesawang berunsur negatif. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.